Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam serta selamat menjalani ibadah puasa buat seluruh umat Islam di negara ini. Alhamdulillah, seperti yang kita dapat saksikan tadi, kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, juga Perintah Kawalan Pergerakan di beberapa negeri telah pun disebutkan. Cumanya apabila kita bercerita tentang SOP pematuhan yang dikeluarkan oleh pihak MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, dua undang-undang yang kita gunakan iaitu Akta Kawalan Penyakit Berjangkit dan Berbahaya serta Ordinan Darurat untuk mencegah dan juga memastikan kita dapat mengurangkan keluk jangkitan bagi penularan COVID-19. Apa yang penting, kita ingin menganalisis adakah rakyat mematuhi dan juga memberikan kerjasama penuh dalam pematuhan SOP untuk kita melandaikan jangkitan. Hari ini saja kes mendadak dengan lebih 3,700 kes telah pun dicatatkan. Ini menimbulkan kerisauan apakah sebenarnya pematuhan SOP itu berjaya untuk menghasilkan satu dampak kepada kita untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Bercakap lebih lanjut tentang pematuhan SOP, keberkesanan dan pemantauan berterusan. Sekali lagi saya maaf bersama secara eksklusif malam ini kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa kita ucapkan. Baik Datuk Seri, kita dapat gambarkan hari ini dan juga semalam peningkatan kes yang agak membimbangkan. 4 angka, lebih daripada 3,000 kes. Apakah ini menggambarkan bahawasanya keadaan pematuhan SOP di PKPB dan PKPP serta PKP berada pada kadar memuaskan? Terima kasih RTM. Sebenarnya pada peringkat awal penghujung tahun lepas, apabila kes kita telah pun menurun dengan begitu banyak, kita membuat kajian, iaitu dilakukan oleh UiTM, membuat kajian dari segi pemantauan SOP oleh rakyat kita. Ketika itu begitu baik sekali. Lebih daripada 95% misalnya pematuhan berkaitan dengan pelitup muka. Begitu juga dengan penjarakan fizikal. Lebih daripada 90% waktu itu. Dan waktu itu kita berjaya melandaikan lengkuk ini sehinggalah berlaku pilihan raya di Sabah dan sebagainya. Tapi kali ini tidak ada kajian terperinci dibuat. Tetapi dari segi gambaran yang diberikan oleh laporan tangkapan oleh pihak polis setiap hari, ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Ya, dari segi tangkapan sama ada pelanggaran SOP dari segi penutup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Masih lagi. Lebih daripada 100 lebih, 200 lebih satu hari itu perkara biasa berlaku setiap hari. Jadi mungkin kita sudah agak relax sikit apabila kes telah pun bertambah baik. Apabila kelonggaran kita berikan begitu banyak. Bukan saja daripada segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial, sukan dan sebagainya telah pun kita buka agak meluas. Walaupun masih lagi ada SOP tertentu. Jadi mungkin rakyat merasakan bahawa keadaan sudah pun baik, yang tidak ada lagi COVID yang begitu serius seperti satu ketika dulu. Maka mungkin pematuhan itu semakin berkurangan. Walaupun masih ramai, secara keseluruhannya memang, secara majoritinya memang rakyat Malaysia masih patuh. Kalau kita tengok budaya kita yang baru ni adalah memakai pelitup muka dan sebagainya. Tetapi pelanggaran masih berlaku. Jadi itu mungkin salah satu daripada punca yang berlaku semula jangkitan. Dan mungkin juga kes-kes lain seperti kes yang dibawa daripada luar, walaupun bukan melibatkan warga asing, tapi mungkin warga kita yang pulang daripada luar dan sebagainya, mungkin boleh juga membawa kepada jangkitan-jangkitan baru ni. Sebab itu SOP yang digagaskan adalah untuk mematuhi setiap peraturan kuarantin yang telah pun ditetapkan, sama ada kuarantin di tempat-tempat kuarantin ataupun kuarantin di rumah. Yang pentingnya adalah kita ingin menilai kepada Akta 342 dan juga Ordinan Darurat yang telah pun diproklamasikan ataupun yang telah pun diisytiharkan. Apakah kita sudah pun berpuas hati dengan setiap peraturan dan juga undang-undang yang digagaskan, dan adakah ia sudah mencukupi dalam mengekang penularan terbaru COVID-19? Dia dari segi peraturan di bawah Ordinan Darurat sebenarnya ada satu
pindaan yang agak besar yang kita lakukan apabila kita menaikkan kadar compound daripada RM1,000 kepada RM10,000. Baik. Untuk individu dan RM50,000 kepada syarikat. Tapi walaupun peringkat awal kita katakan bahawa walaupun kita tetapkan RM10,000 tetapi pengurangan boleh dilakukan sewaktu bayaran, tetapi ketika itu rakyat menolak hampir sepenuh kenaikan RM10,000 tersebut. Ia menjadi isu yang sangat besar ketika itu, ya, sehingga kita terpaksa menetapkan dari segi kes-kes tertentu dengan jumlah compound yang berbeza lah. Maknanya kita ada jenis-jenis kesalahan dan juga dari segi compound yang kita berikan juga berbeza dari segi kesalahan. Kita detailkan. Walaupun sebelum itu hanya kita letakkan RM10,000 tetapi beri kuasa kepada pegawai kesihatan di setiap daerah untuk menentukan berapa jumlah pengurangan ataupun diskaun yang boleh diberikan. Sebenarnya dari segi perundangan ianya boleh dianggap sebagai undang-undang pencegahan, deterrent. Supaya orang lihat kepada hukuman yang berat, compound yang tinggi, jadi mereka tidak melakukan kesalahan untuk mengelakkan daripada didenda. Itu sebenarnya dari segi spirit undang-undang tersebut. Bukan tujuan untuk menghukum dan menganiaya. Ketika itu saya lihat kes yang melibatkan pelanggaran ini jatuh begitu banyak sekali. Sehingga kan ada satu hari itu satu kes saja. Dan kes pelanggaran yang teruk yang begitu serius apabila kes-kes yang melibatkan pelanggaran SOP kelab malam misalnya. Sebab kelab malam ni memang kita tak pernah buka daripada mula PKP, tetapi yang curi-curi haram ni banyak. Jadi yang ditangkap di kelab malam boleh kata beratus-ratus satu hari. Sebelum ordinan darurat undang-undang pindaan undang-undang yang meletakkan RM10,000 tu, hari-hari ada beratus-ratus kes satu hari. Tetapi bila kita perkenalkan peraturan baru, ordinan baru, kes melibatkan kelab malam jadi kosong. Menunjukkan undang-undang itu agak berkesan. Tetapi kerana tekanan yang begitu kuat, akhirnya kita terpaksa pindah balik dan hukuman-hukumannya berbeza. Mungkin kesalahan-kesalahan itu sepatutnya dikenakan agak tinggi, tetapi kita turunkan, dan kalau bayar dalam waktu yang ditetapkan dalam masa seminggu, 2 minggu, hukumannya lebih rendah lagi. Jadi mungkin ini menyebabkan orang rasa tidak rasa takut lagi kepada undang-undang yang diperkenalkan. Jadi akhirnya kes meningkat kembali. Jadi dari segi keberkesanannya peringkat awal tu nampak. Tapi bila kita longgarkan semula, kurangkan balik hukuman kerana tekanan yang begitu kuat daripada rakyat, dan kita membuat perubahan, jadi kes meningkat semula. Begitu juga dengan tentera. Kita juga, ini juga pindaan kepada ordinan, dipindah melalui ordinan, iaitu memberikan kuasa kepada tentera untuk mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh polis, sama dengan polis. Polis boleh tangkap, kita pun boleh tangkap. Polis boleh keluarkan compound, kita pun boleh keluarkan compound. Tetapi banyak pandangan-pandangan mengatakan tentera tidak patutnya dilibatkan dari segi kerja-kerja yang menyamai polis. Jadi akhirnya tentera balik kepada cara yang lama, iaitu membuat kawalan tanpa mengambil tindakan tangkapan dan sebagainya. Jadi walaupun kita nampak ordinan itu kalau kita teruskan boleh berjaya, tetapi kerana kita akur dengan pandangan daripada rakyat, akhirnya kita balik hampir kepada asal. Kecuali beberapa perkara-perkara tertentulah, seperti ordinan itu yang boleh meminta pihak hospital untuk menjadikan hospital sebagai pusat untuk COVID. Sebelum ordinan tidak boleh. Hospital boleh refuse
kalau nak digunakan hospital sebagai tempat pesakit COVID. Tapi dengan ordinance ini, hospital tak ada pilihan. Mereka mesti, bila diarahkan oleh kerajaan, boleh menukarkan hospital daripada hospital biasa kepada hospital COVID. Ya. Itu juga kita nak menjawab sebenarnya kekeliruan yang banyak berlegar-legar dan juga berlaku dalam kalangan masyarakat, iaitu apabila seseorang pesalah ataupun seseorang suspek itu diberikan kompaun dengan nilai yang tinggi oleh pihak pegawai polis, pihak Polis Diraja Malaysia. Sebenarnya kita perlu faham di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit dan juga Berbahaya diberikan kuasa kepada pegawai kesihatan daerah untuk menentukan sama ada the compoundable offence ataupun nilai yang boleh dikompaunkan itu mengikut kepada budi bicara pada pegawai kesihatan daerah. Jadi sekali lagi, Yang Berhormat Datuk Seri, kita perlu untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Pihak pegawai polis hanya menulis surat kompaun dan hanya menetapkan nilai maksimum. Tetapi untuk jumlah yang boleh dikompaunkan tertakluk kepada PKD daerah tersendiri. Ya. Polis yang memberi kompaun, dia kata, dari segi istilahnya menawarkan kompaun. Okey. Mereka menawarkan kompaun katakan RM10,000. Ya. Tetapi kuasa untuk mengurangkan, mengecualikan, terserah adalah di bawah bidang kuasa KKM, Pegawai Kesihatan Daerah di daerah-daerah lah. Ya. Jadi mereka yang ada kuasa. Polis hanya memberikan kompaun. Tak boleh bayar kepada polis. Bayar masih lagi kepada pejabat kesihatan daerah dan mereka boleh mengurangkan kompaun. Okey. Cuma dari segi budi bicara tu kadang-kadang yang dipersoalkan. Ya. Misalnya 50,000 yang baru-baru ni yang menjadi isu tular yang besar. Walaupun berbagai cerita pula selepas itu timbul. Tetapi 50,000 tu adalah tinggi, terlalu tinggi. Sebab kalau kita ikutkan ordinan darurat sekalipun tanpa pindaan. Sekarang ni ordinan darurat tentang kompaun tu saya dah sebut tadi. Dah digariskan dengan detail apa kesalahan, berapa jumlah kompaun yang boleh diberikan. Untuk individu maksimum pun 10,000. Okey. Tapi ini dia bagi 50,000. 50,000 untuk syarikat. Dan kesalahan 50,000 tu adalah kesalahan yang serius. Kesalahan berulang-ulang, terutamanya melibatkan kes-kes yang besar. Seperti saya kata tadi, dalam negative list, kes terlarang, senarai terlarang adalah pembukaan kelab malam misalnya. Itu bolehlah kalau nak kenakan 50,000 kalau kesalahan dilakukan. Tetapi ini melibatkan individu. Individu tidak boleh lebih daripada 10,000. Okey. Malah kalau kita lihat detail, saya rasa berniaga lebih masa tidak akan boleh sampai 5,000 pun. Kalau bagi saya, kalau tak lupa, tak sampai setinggi itu. Tapi ialah, seperti saya kata tadi, budi bicara yang mengeluarkan kompaun adalah pihak polis ataupun pihak PBT pun kita benarkan sekarang. Dan mereka boleh menawarkan kompaun itu. Itu hak mereka untuk menawarkan jumlah kompaun. Tetapi adalah garis panduannya. Tetapi untuk mengurangkannya bukan kepada pihak polis tersebut. Okey. Tetapi kepada pejabat kesihatan. Datuk Seri, ARNOT yang digunakan ataupun kadar kebolehjangkitan itu adalah penilaian kepada bagaimana ia boleh membuka satu ruang dan juga peluang untuk kebolehjangkitan baru dalam kalangan komuniti. Dilihat ARNOT pada ketika ini melebihi paras satu. Jadi adakah ini kerisauan untuk kita menjangkakan kita akan mengambil satu tempoh yang amat panjang dan juga agak panjang untuk kita mengurangkan ARNOT ataupun kadar kebolehjangkitan bagi COVID-19? Ya, kalau kita lihat sebelum kenaikan dalam masa 2 minggu, 3 minggu lepas, ARNOT sudah turun kurang daripada 1. 0.88 kalau tak silap saya. Okey. Sebab itu kes sudah pun melandai sehingga sampai 900 lebih, 942 kalau tak silap saya. Kurang daripada 1,000 dah. Sebelum tu pun kes menurun. 1,500, 1,200, 1,000, akhirnya 900 lebih. Tapi nampak sekarang ni kes makin meningkat begitu cepat. ARNOT dia kalau tak silap saya yang tertinggi di Kelantan kalau tak silap saya sekarang ni 1.3 kalau saya tak silap. Jadi bila ARNOT tinggi macam ni, kebolehjangkitannya begitu tinggi. Jadi saya nampak yang kita mungkin memakan masa juga untuk mengurangkan dari segi jumlah jangkitan ini. Okey. Unless kalau kita boleh sama-sama membantu pihak Kementerian Kesihatan, kita mematuhi SOP yang dikeluarkan, mungkin kita boleh cepat untuk mengurangkan jangkitan ini.
Okey. Berlanjutan daripada perubahan kes dan juga kadar kebolehjakitan yang semakin turun naik itu, kita juga akan memperincikan lebih lanjut tentang apakah SOP juga akan berubah mengikut peredaran semasa dan juga kes semasa. Sebenarnya kembali nanti dalam Bicara Naratif, kita berjeda seketika. So, kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita bercerita tentang pemantauan SOP dan juga SOP digagaskan dalam menilai keberkesanan dan juga pemantauan berterusan. Yang Berhormat Datuk Seri, kita sedia maklum sepanjang bulan Ramadan masuk minggu ketiga ini, insya-Allah kita melihat beberapa SOP telah pun diberikan perubahan ataupun telah pun diberikan arahan-arahan terbaru. Cumanya mungkin penerusan daripada beberapa sektor ekonomi yang dibuka semasa bulan Ramadan, persoalan juga apakah SOP seperti menunaikan solat sunat di masjid dan sebagainya akan berterusan untuk SOP-SOP terkini yang akan digagaskan untuk Hari Raya Aidilfitri nanti. Ya. Seperti kita tahu yang hal ehwal yang berkaitan dengan agama Islam ni adalah hak dan bidang kuasa di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Ya. Dan di bawah bidang kuasa tuanku sultan-sultan negeri. Okey. Di negeri beraja di bawah kuasa sultan lah. Maknanya kerajaan negeri selepas membuat keputusan akan dipersembahkan kepada Duli Mahmud Sultan-Sultan untuk mendapat perkenan. Okey. Jadi ramai orang yang keliru sebenarnya daripada dulu lagi. Bila orang bising kenapa ini buka, masjid tak buka. Mereka mempersalahkan MKN lah. Okey. Tapi sebenarnya dah lama saya explain bahawa ini adalah di bawah bidang kuasa negeri yang kita tidak boleh campur. Okay. Kita mungkin boleh memberi saranan, tetapi akhirnya negeri-negeri lah yang menentukan SOP berkaitan dengan solat dan sebagainya. Ya. Di masjid, berapa jumlah kehadiran, dari segi umur, ada negeri 15 tahun ke bawah, ada yang 12 tahun ke bawah, tak dibenarkan. Ya. Jadi ini adalah di bawah bidang kuasa negeri. Dan kita tidak boleh campur dalam urusan yang dari segi perlembagaan persekutuan pun ini adalah di bawah kuasa negeri. Jadi untuk solat Aidilfitri, takbir, menziarah kubur dan sebagainya, jamuan di masjid kalau ada pun, ianya semuanya akan ditentukan oleh kerajaan negeri. Okay. Sebab itu kalau kita lihat solat Jumaat atau solat waktu sekalipun, kita tengok antara negeri dengan negeri pun berbeza. Yeah. Ada negeri yang very strict. Kalau peringkat awal dulu hanya jawatan kuasa masjid saja boleh, orang lain tak boleh. Yeah. Ada yang boleh. Begitu juga dengan solat tarawih sekarang ni. Pahang misalnya, saya difahamkan sehingga pukul 10 malam saja. Tak boleh lebih. Ada satu negeri, surau, masjid, hanya jawatan kuasa masjid dan surau saja. Ya. Jadi ianya berbeza-beza. Sebab itu dari segi SOP untuk solat Aidilfitri dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ni, agama Islam ni, JAKIM telah pun membentangkan kepada MKN untuk supaya mereka mencadangkan dari segi cadangan. Kalau JAKIM hanya untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur saja. Ya. Tetapi kadang-kadang negeri-negeri juga menjadikan itu sebagai tanda aras untuk mereka membuat SOP di negeri masing-masing. Tetapi akhirnya negerilah yang akan menentukan. Okey, semuanya tertakluk kepada negeri, dan negeri biasanya akan umumkan sendiri. Okey. Apa dia SOP yang berkaitan dengan masjid ini. Okey. Ya. InsyaAllah kalau kita ikutkan kepada korelasi daripada SOP untuk solat sunat tarawih, mungkin boleh diteruskan seperti untuk solat sunat Aidilfitri, kita tidak tahu. Boleh. Bergantung kepada keputusan. Setakat hari ini dari segi JAKIM yang dibentangkan di dalam MKN, solat Aidilfitri memang dibenarkan. Okey. Cuma dari segi jumlah, itu kita serahkan kepada kerajaan negeri. Mengikut kapasiti. Datuk Seri, ini mungkin satu lagi soalan yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia yang mungkin sedang merindui kampung halaman ataupun mungkin sedang berfikir-fikir berkira-kira apakah akan ada pengumuman terbaru dalam SOP merentas negeri untuk pulang ke kampung halaman. Ini mungkin persoalan yang banyak ditularkan. Ada yang membanding bezakan, sektor ekonomi ini boleh dibuka, ini boleh beroperasi. Mengapa pergerakan rentas negeri ataupun mungkin untuk berjumpa dengan ibu bapa masih belum boleh dibenarkan? Apakah antara pengumuman terbaru dan juga keputusan terkini berkenaan SOP pergerakan rentas negeri, Datuk Seri? Setakat hari ini seperti dah diumumkan, ya, rentas negeri masih tidak dibenarkan. Ya.
keputusan membenarkan atau tidak adalah berdasarkan kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Mereka yang membuat penilaian risiko sama ada boleh atau tidak melakukan rentas negeri. Saya tahu rakyat memang marah. Ya. Saya lah yang menerima bahangnya yang begitu teruk, kerana seolah-olah keputusan ini saya yang buat keputusannya. Ya. Walaupun kita tahu yang setiap keputusan berdasarkan mesyuarat yang diwakili oleh semua, termasuk Menteri Besar, Ketua Menteri, Menteri-Menteri dan sebagainya. Tapi Kementerian Kesihatan yang akan mengemukakan cadangan. Okey. Barulah kita umum. Sebab itu setiap kali saya umumkan SOP, saya akan sebut setelah membuat penilaian risiko dan di atas nasihat Kementerian Kesihatan, maka inilah perkara-perkara yang diumumkan. Okey, Kementerian Kesihatan melihat bahawa risiko rentas negeri ini amat besar. Okey. Kerana kalau kita lihat sejak daripada 7 Disember sehingga 27 April 2021, sebanyak 42 kluster rentas negeri yang melibatkan kes banyak 5,884, hampir 6,000 kes. 6,000 kes yang melibatkan rentas negeri. Untuk bulan April sahaja, daripada 12 April hingga 26 April, 11 kes, 11 kluster rentas negeri. Dan kluster yang paling klasik sekali adalah kluster Pasai. Okey. Iaitu seorang pekerja daripada Sarawak yang bekerja di Johor Bahru, balik ke Sarawak, ke Rumah Panjang. Dan dia membawa virus ini dan menjangkiti Super spreader. seluruh rumah panjang ini dan terus merebak ke Sarawak sehingga 2,693 dijangkiti dengan 29 kematian. Ya. Jadi sebab itu Kementerian Kesihatan agak tegas, begitu tegas dari segi membenarkan balik, tidak membenarkan rentas negeri ini. Ya. Kita mungkin nak balik supaya dapat bergembira bersama keluarga kita. Tetapi kalau kita membawa virus bersama kita, mungkin ibu bapa kita yang berumur warga emas mungkin tidak akan selamat. Okey. Kita berpandangan, Kementerian Kesihatan berpandangan bahayanya begitu tinggi. Okey. Mungkin kita lihat kita perlu bergembira bersama keluarga kita. Mungkin kita boleh bergembira 3-4 hari bersama mereka. Tapi apa maknanya selepas kita tinggalkan mereka, mereka dijangkiti dan akibat daripada kita membawa virus tersebut, mungkin ibu bapa kita tidak dapat diselamatkan. Okey. Mungkin kita gembira 4 hari, tetapi kita akan menangis selama-lamanya. Inilah yang kerajaan lihat bahawa kita bukan ingin berlaku kejam kepada rakyat kita. Of course, kita nak menggembirakan seluruh rakyat. Tapi atas nasihat Kementerian Kesihatan, melihat begitu bahayanya rentas negeri, melihat daripada data-data yang saya sebutkan tadi, maka Kementerian Kesihatan bertegas bahawa rentas negeri ini masih tidak boleh dibenarkan. Okey. Datuk Seri, ada juga suara-suara sumbang ataupun suara-suara yang mungkin mempertikaikan atau membuat perbandingan pelajar IPT yang tinggal di kampus dibenarkan untuk pulang ke kampung halaman, tetapi pergerakan rentas negeri masih tidak boleh dibenarkan. Ada yang bertanya, apa bezanya antara pelajar IPT yang pulang ke kampung halaman? Tidakkah mereka juga berisiko untuk membawa jangkitan itu? Jadi mungkin ini perkara-perkara yang perlu untuk diberi penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat. Saya percaya Kementerian Pendidikan Tinggi dah pun buat statement. Kementerian Pendidikan pun dah buat statement. Pelajar-pelajar sekolah berasrama misalnya. Ya. Sekolah cuti. Sekolah cuti, semua orang cuti. Ya. Tukang masak pun cuti. Dan sekolah cuti bermakna anak-anak ini tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ni berada di asrama. Jadi yang ada di dalam daerah yang sama pun mungkin dah balik. Jadi kita lihat bahawa tidak ada tempat untuk mereka sewaktu sekolah bercuti tadi. Begitu juga universiti. Universiti pun saya difahamkan. Mungkin Pendidikan Tinggi dah buat pengumuman, mereka yang berada di kampus saja yang dibenarkan balik.
Dan cara mereka balik itu pun sama ada Kementerian Pelajaran atau Kementerian Pengajian Tinggi, mereka disediakan bas untuk dibawa pulang terus ke kampung, ke bandar-bandar berhampiran kampung mereka. Jadi dari segi perjalanan itu disediakan oleh pihak universiti. Sebelum balik mesti mengambil ujian suhu dan sebagainya. Apabila balik mereka akan dihantar terus. Kalau di masa PKP 1 dulu, mereka terus dihantar ke balai polis dan ibu bapa akan mengambil mereka di balai polis. Jadi dari segi gelembung perjalanan tu dah disediakan sampai ke daerah tempat masing-masing. Just imagine, saya difahamkan sekolah bercuti selama sebulan. Kalau tak silap saya, lebih kurang. Mungkin saya silap. Sebulan. Jadi pelajar-pelajar sekolah yang berada di asrama ni akan berada di asrama dengan tidak ada siapa menjaga mereka selama sebulan. Itu Kementerian Pelajaran kata mereka berusaha membawa balik pelajar-pelajar itu ke kampung. Ke bandar-bandar berhampiran dengan kampung mereka lah. Begitu juga pelajar-pelajar di kampus. Waktu kampus cuti. Jadi sebab itulah mereka dibenarkan balik. Itu pun syarat yang diberikan begitu ketat sekali, iaitu gelembung perjalanan travel tu disediakan. Tidak ada pergi ke tempat lain daripada kampus terus sampai ke balai-balai polis yang berhampiran, supaya ibu bapa datang mengambil. Balik pun begitu juga dengan bas yang telah pun disediakan. Juga kita menerima laporan Yang Berhormat Datuk Seri mengenai 22 bazar Ramadan yang diarahkan untuk tutup. Ini berkaitan dan juga berpunca daripada ada beberapa kes yang disahkan ataupun dilaporkan daripada bazar Ramadan tersebut. Apa respon Datuk Seri terhadap beberapa isu jangkitan di bazar Ramadan? Ya, saya dimaklumkan hari ini KPKT mengeluarkan surat dan saya difahamkan arahan tersebut kerana didapati disahkan bahawa terdapat jangkitan melalui pasar Ramadan tersebut. Dan jangkitan tu mereka dapat daripada My Sejahtera. Daripada apps My Sejahtera tu, dari segi tracing tu mereka dapati mereka merupakan ada kaitan dengan yang positif waktu di dalam pasar Ramadan tersebut. Mereka merupakan kontak rapat kepada yang positif yang pergi ke pasar Ramadan melalui My Sejahtera punya tracing tadi. Jadi perkara ini dilakukan untuk pencegahan. Yang keduanya untuk membuat kontak tracing, untuk mengesan kontak rapat. Begitu juga mungkin pihak majlis majlis daerah, majlis bandaran akan melakukan sanitasi dan sebagainya. Mungkin juga saya difahamkan mereka akan menambah baikkan dari segi pengawalan kemasukan keluar dan juga cara mereka membeli sewaktu di pasar Ramadan dan sebagainya. Dan saya difahamkan tidak ditutup sehingga habis puasa. Saya difahamkan ditutup maksimum selama 3 hari. Dan selepas itu dibuka kembali selepas kontak tracing dapat dibuat. Kontak rapat tracing telah pun selesai. Sanitasi mungkin akan diadakan selesai dan penambahbaikan juga dilakukan. Jadi tutup sementara kerana 22 pasar Ramadan ini telah pun dikenal pasti ada kes positif COVID melalui pasar Ramadan tersebut. Penutupan itu dilakukan apabila penilaian risiko dilakukan oleh pihak KKM dan juga pihak KPKT sendiri. Yang Berhormat Datuk Seri, kita akan kembali berehat seketika untuk kita meneruskan perbincangan dalam Bicara Naratif. Vaksinasi adalah langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Vaksin perlu melalui 2 peringkat kajian sebelum diluluskan penggunaannya. Pertama, kajian praklinikal vaksin di peringkat makmal merangkumi ujian sel kultur dan haiwan. Manakala peringkat kedua,
kajian klinikal vaksin yang membabitkan manusia dan merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, kajian membabitkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tidak balas dan keselamatan vaksin peringkat awal. Kedua, kajian terhadap ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Dan fasa ketiga, kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Bagi kelulusan vaksin, pihak berkuasa regulatory farmasi negara akan meneliti keputusan kajian klinikal sebelum vaksin diluluskan. Assalamualaikum kau, salam sejahtera bersama kau aku Nur Jadi Uli diom abar ai bajau. Sampai ke Doha EDK Jeri, kabar ai dusun Mantad Kota Kinabalu. Kopi Bosian, sampai ke Doha Dimna Michael dan abal ai kadazang. Pengguna kereta ke Debai ia labuh ke Sungai Sarawak. Setiap vaksin yang didaftar dan diluluskan oleh NTRA, Kementerian Kesihatan Malaysia, adalah vaksin yang diuji selamat dan berkesan dan boleh digunakan di Malaysia. Jadi rakyat Malaysia tidak perlu khawatir, ya. Walaupun vaksin ini ada maklumat keberkesanan yang berbeza-beza, saya yakin bahawa NTRA hanya akan meluluskan vaksin yang berkesan dan selamat untuk digunakan di Malaysia. Jadi pergi mana-mana pun, kalau dapat apa saja jenama vaksin, saya harap anda akan terima vaksin tersebut. Sawit, nama yang cukup berharga. Minyak diperolehi, didagangkan ke dunia. Minyak sawit penuh nutrisi. Ketahanannya pasti di suhu tinggi. Kini tampil mampan berkualiti. Inilah sawit penuh keunggulan. Inilah sawit anugerah Tuhan. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 ini. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Ya, lindung diri, lindung semua. Sebelum kita beralih kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan, masih lagi bercakap tentang SOP dan juga pergerakan mungkin untuk seluruh rakyat Malaysia. Ketika ini, pergerakan gelembung perjalanan hijau saja dibenarkan untuk mereka yang tujuan pelancongan. Tahun lalu, kita pernah melaksanakan pergerakan antara PKPP ke PKPP untuk negeri yang tidak dikategorikan sebagai zon merah. Jadi, apakah akan ada kemungkinan penilaian untuk melaksanakan pergerakan seperti itu semula selepas beberapa bulan ataupun mungkin dalam masa terdekat ini, Datuk Seri? Ya, mungkin perkara boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Cuma saya nak sebut tadi dari segi pelancongan tadi. Ya. Ramai orang yang mempersoalkan, mempermain-mainkan, ya, kenapa boleh ada rentas degree untuk pelancongan. Ya. Tamanya peringkat awal dulu, ya. Sekarang ni keadaan dah semakin serius, ya. Pada peringkat awal dulu, kalau kita lihat industri yang paling teruk kesan dia daripada PKP adalah kawalan pergerakan ini adalah industri pelancongan. Okay. Mereka itu hotel, bas pelancongan,
turis tour guide dan sebagainya. Jadi apabila kalau kita negeri-negeri status maka itu sudah semakin banyak PKPP. Mula-mula PKP, kemudian PKPB, PKPP. So kita buat keputusan untuk membenarkan pelancongan di antara negeri PKPP ke PKPP. Ya. Dan kalau kita buka kepada semua antara PKPP ke PKPP, setengah tempat perlu melalui negeri PKPB yang kita tak benarkan pergi waktu itu. Kalau di kawasan PKPB atau PKP in between, sebagai contoh, Melaka PKPP, Putrajaya PKPP. Kalau nak pergi ke Melaka, kalau secara individu, secara bebas, sukar untuk dikawal pergerakan. Mana kita tahu kalau kereta tu tak sampai ke Melaka, tetapi pergi ke PD contoh. Tak melencong. Melencong ke PD. Jadi susah dari segi kawalan. Jadi waktu itu, atas cadangan daripada Kementerian Pelancongan, mereka menetapkan satu gelembung perjalanan yang boleh dikawal. Katakan mereka pergi dengan bas. Nombor bas telah pun diberi kepada polis. Nombor plate bas lah, nombor registration bas. Car registration tu dah diberikan kepada polis. Perjalanan, pergerakan termasuk itinerary di Melaka sebagai contohnya daripada Putrajaya tadi telah pun dimaklumkan kepada polis. Jadi bas yang daripada Putrajaya tu tak boleh melancong ke lain kerana rekod telah ada kepada polis. Ke mana mereka pergi, hotel mana mereka tinggal. Selain pada hotel mana mereka tinggal, itinerary di Melaka tu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka pergi 3 hari, bila balik, mereka juga akan melalui perjalanan yang telah pun ditentukan dan telah pun dimaklumkan oleh polis. Jadi bolehlah mereka melancong. Jadi waktu itu kita memang ingin membantu industri pelancongan yang memang rata-rata dalam keadaan yang sangat nazak ketika itu. Jadi kita beri pelepasan untuk gelembung pelancongan yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan itu. Tapi seperti kata tadi, adakah akan dibuka secara bebas kepada setiap orang? Perkara ini mungkin memerlukan perbincangan yang lebih panjang lah. Sebab saya kata chances untuk melencong ke lain, pergi ke kawasan PKPP ke kawasan PKP atau PKPB itu lebih mudah berlaku kerana tiada kawalan yang boleh dibuat terhadap perjalanan mereka. Kita tidak mahu ada jangkitan baru di kawasan zon hijau dan sebagainya. Yang berhormat Datuk Seri, juga sedikit berkenaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan masuk fasa kedua. Mungkin boleh dikongsikan juga program imunisasi buat warga Kementerian Pertahanan sendiri khususnya, Datuk Seri. Ya, kita termasuk dalam frontliners. Tentera ni termasuk dalam frontliners. Jadi setakat hari ini seramai 39,458 anggota kita telah pun menerima vaksin dan mulai daripada itu fasa 1 ya. Itu fasa 1 bermula daripada 24 Februari dijangka akan habis pada hujung bulan Jun. Jadi tapi setakat hari ini dah ada 39,000. Masih lagi setiap hari kita ada membuat untuk vaksinate tentera-tentera dan juga yang frontliners dan juga tentera-tentera kita, termasuk juga pegawai-pegawai awam kita lah. Yang frontliners di pejabat misalnya yang berjumpa dengan orang setiap masa tu. Jadi mereka untuk dimasukkan dalam fasa pertama. Manakala fasa kedua akan bermula hujung bulan Jun dan berakhir pada bulan Ogos 2021. Yang ini akan melibatkan termasuk keluarga-keluarga angkatan tentera yang berada di frontliners tadi. Yang penting adalah untuk kita memastikan agar program vaksinisasi itu merangkumi mereka yang dikategorikan dalam petugas barisan hadapan. Datuk Seri, juga kita nak bercakap lebih lanjut tentang plan strategik Kementerian Pertahanan yang difahamkan yang merupakan salah satu daripada proses Kementerian Pertahanan dalam memastikan penambahbaikan untuk setiap dasar dan juga peringkat-peringkat pentadbirannya. Jadi apa yang boleh dilaksanakan di bawah plan strategik ini? Ya, plan strategik MINDEF ini dijangka akan dapat kita lancarkan pada mungkin bulan Mei ataupun Jun nanti. Antara fokus kita sebenarnya ada 7 trust di bawah plan tersebut. Yang pertamanya adalah di segi
peningkatan kesiapsiagaan dan keupayaan tentera kita. Okey. Maka ini tentu saja melibatkan dari segi penambahan aset-aset ketenteraan yang baru, dari segi MRO kita untuk untuk penambahbaikan pesawat kita ataupun alat-alat kita lah, alat-alat persenjataan kita. Dari segi sama ada laut, udara dan darat. Dari segi untuk upgrade kita punya aset tu. Jadi ini termasuk di bawah kesiapsiagaan kita. Ini fokus pertama kita. Iaitu mana tentera lah di dalam dunia ni, aset ketenteraan tu mesti mampu untuk mempertahankan negara. Jadi kita fokus kepada kesiapsiagaan itu. Dan alhamdulillah kajian memberikan peruntukan yang agak besar untuk tahun 2021 yang kita sedang menambahkan dari segi kesiapsiagaan kita melalui aset-aset baru dan juga untuk repair dan overhaul ni pun untuk upgrade aset-aset yang ada. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi pengukuhan kapasiti pertahanan. Ini dari segi modal insan kita. Tentera-tentera kita akan diberikan latihan dengan lebih profesional lagi. Kita ada pusat latihan kita yang dipanggil Puspahanas. Yang di bawahnya ada berbagai-bagai lah. Maktab Pertahanan Negara. Jadi ini semua bertujuan untuk menjadikan tentera kita, anggota kita, mereka yang kompeten dari segi kerja mereka, juga dari segi profesionalisme mereka dapat kita tingkatkan daripada masa ke semasa. Yang ketiganya adalah dari segi pelestarian kesejahteraan warga kerja kementerian itu. Seperti kita tahu, tentera kita walaupun berdisiplin, walaupun diberikan latihan yang mencukupi, mempunyai aset kelengkapan yang baik, tetapi kalau kebajikan mereka tidak terjaga, ianya akan memberi kesan. Jadi sebab itulah fokus terusnya adalah untuk kita menjaga kebajikan mereka dari segi perumahan mereka. Setakat hari ini saya dah sebut beberapa kali, kita ada lebih kurang 30,000 lagi keperluan kita untuk rumah anggota kita. Rumah keluarga angkatan tentera ini. Mereka masih setengah tu masih tinggal di rumah 2 bilik lagi, flat 2 bilik waktu kita sekolah rendah, sekolah menengah lagi. Yang ini kita nak upgrade kan. Kita nak upgrade daripada 2 menjadi 3. 2 to 1 kita kata. Daripada 2 unit kita jadikan 1 supaya bertambah bilik. Lebih kondusif lah. Lebih kondusif dan kita banner yang baru. Dan kita dah ada dalam pipeline kita untuk menyelesaikan keseluruhan 30,000 unit untuk diberikan kepada anggota tentera kita. Dan yang keduanya dari segi perumahan selepas mereka bersara. Selepas mereka bersara. Kebanyakan kita, tentera kita selepas bersara tidak mempunyai rumah dan akhirnya menyewa selama-lamanya. Jadi fokus ini juga kita berikan supaya setiap anggota yang bersara akan mempunyai rumah sendiri. Di dalam program SASA, satu anggota, satu rumah. Ini juga, ini dari segi kebajikan. Begitulah yang lain-lain dari segi tangga gaji, dari segi grade dan sebagainya juga kita perjuangkan. Yang keempat, untuk mengukuhkan kerjasama antara orang awam dan tentera. Ini penting. Kita mahu rakyat tidak melihat tentera ini terlalu asing dengan rakyat. Kita nak supaya ada hubungan antara rakyat biasa dengan tentera. Tentera, saya tidak mahu melihat tentera ini seolah-olah satu kumpulan yang berasingan dengan rakyat yang berada dalam kem tentera saja. Kita nak supaya tentera sebahagian daripada rakyat. Sebab itu kita nak perbanyakkan program-program kerjasama tentera dengan rakyat seperti program Jiwa Murni, pembinaan rumah rakyat miskin di kampung-kampung dan sebagainya, gotong royong. Macam saya akan pergi minggu depan ke Jerantut, apabila kita membina Jabatan Beli di sebuah kampung di Jerantut. Jadi ini juga sebahagian daripada program untuk merapatkan hubungan rakyat dengan tentera. Waktu Beli Bridge dibina di Jerantut tu, orang kampung semua keluar beramai-ramai untuk sama-sama bekerja. Seterusnya adalah dari segi pembangunan sains dan teknologi.
terutamanya yang melibatkan industri pertahanan. Okey. Cita-cita kita adalah untuk Malaysia menjadi salah satu negara pengeluar kepada aset ketenteraan kita sendiri. Baru ini saya dah lancarkan kereta perisai buatan Malaysia. Tarantula namanya, buatan anak Malaysia. Anak-anak muda Melayu sebenarnya yang terlibat untuk membina Tarantula itu. Dan last week saya pergi ke Lumut. Awal minggu ni hari Isnin saya berada di Lumut untuk melancarkan FIC. Fast Interceptor Craft ni, bot pemintas ni, laju ni. Dia juga dibina oleh anak tempatan, anak Melayu. Jadi ini juga salah satu fokus kita di dalam trust kita untuk kita mempunyai aset sendiri berdasarkan teknologi moden dan sebagainya. Begitu juga dari segi pengukuhan kerjasama antarabangsa. Kita tidak boleh lari daripada bersama dengan masyarakat antarabangsa untuk pertahanan ini. Jadi kita mempunyai rakan-rakan kita di sekitar kita, mempunyai pelbagai program, border, perjanjian, sempadan dan sebagainya yang kita perkukuhkan untuk keselamatan bersama. Dan akhir sekali adalah transformasi kesejahteraan veteran ATM. Ini juga kita tidak boleh lupakan. Sebab mereka merupakan insan yang berjaya, insan yang berjasa dan berkorban diri untuk kepentingan keselamatan kita semua. Jadi veteran-veteran juga kita tidak lupakan. Jadi banyak program-program yang kita buat untuk anggota veteran ini. Berbagai-bagai lah yang kita telah pun rancang. 2 hari lepas saya dialog bersama dengan veteran. Berbagai-bagai cadangan mereka kita ambil kira dan kita akan pastikan mereka akan diberikan perhatian yang sewajarnya. Inisiatif itu dianggap sebagai menyeluruh untuk Kementerian Pertahanan sendiri. Sekian berhormat Datuk Seri, kita nak kembali berjeda seketika sebelum kita menyimpulkan topik perbincangan kita pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri, di India apa yang berlaku adalah apabila rakyatnya mula selesa dan kerajaannya mula selesa, maka berlaku satu ledakan kes baru dalam gelombang yang terbaru. Mungkin ini pengajaran kita berambil daripada India. Cumanya, apakah ada cadangan bahawasanya kita boleh melakukan mass test ataupun untuk swab test untuk memastikan agar mungkin ada beberapa pergerakan yang boleh digunakan dengan menggunakan swab test untuk rakyat ketika ini, dan juga mungkin ada beberapa cadangan-cadangan yang terbaru. Sekali approach daripada Kementerian Kesihatan adalah targeted. Kita tidak test setiap rakyat, tapi melalui kontak rapat yang diterima, yang mereka dapat melalui kontak rapat, melalui kes-kes yang melibatkan simptom dan sebagainya. Jadi lebih kepada targeted approach, bukan mass untuk semua orang. Tapi itu yang dilakukan hari ini. Walaupun Kementerian Kesihatan boleh mengubah pendekatan mengikut kesesuaian mereka lah. Jadi kita setakat hari ini itulah yang kita lakukan, ya. Belum lagi kepada mass seperti yang dikatakan. Tapi kita tidak tahu, mungkin Kementerian Kesihatan akan membentangkan cadangan yang lain, kita tidak tahu. Kita tunggulah. Setakat ini memang kita berfokus. Pesanan Datuk Seri untuk kita menyimpulkan bicara nanti pada malam ini, kita tidak mahu leka dan kita tidak mahu ada gelombang baru yang menyerang negara kita. Jadi apakah mungkin ini kesempatan dan juga ruang untuk Datuk Seri kembali mengingatkan seluruh masyarakat dan kita juga dalam pemantauan SOP? Banyak negara di dunia yang merasakan mereka telah berjaya. Di negara di Eropah banyak yang mereka telah pun merasakan mereka sudah pun berjaya memenangi peperangan ini. Tetapi akhirnya hari ini kita lihat banyak negara di Eropah yang telah membuat total lockdown di negara mereka, membuat darurat di negara mereka, bermakna kes kembali meningkat. Begitu dengan kita. Kita hampir berjaya, pernah kosong, naik balik, turun semula, naik balik, dan sekarang ni, dan turun, dan sekarang ni naik semula. 3,000 lebih. Bermakna peperangan kita seolah-olah baru bermula. Kalau 3,000 lebih. Back to square one. Jadi bermakna banyak perkara yang kita perlu lakukan. Dan norma baru yang sepatutnya kita jadikan sebagai budaya, sepatutnya kita terus kekalkan sebagai budaya kita. Iaitu seperti yang basic, memakai topi muka, tidak berada di tempat khalayak ramai dan sebagainya. Cuba mengelakkan daripada berada di khalayak ramai, memakai sanitasi, penjarakan dan sebagainya. Ini
basic kepada SOP perlu dipatuhi oleh setiap orang. InsyaAllah. Jadi kita belum menang dan sekarang ni lebih jauh untuk menang. Jadi yang boleh menurunkan kes COVID-19 bukan orang lain tetapi adalah kita sendiri. Kita kawal diri sendiri, kita amalkan kawalan kendiri insya-Allah. Kita